Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini cikgu akan kongsikan video tentang mata pelajaran sains tingkatan 5 KSSM iaitu dalam bab 1 mikroorganisma. Sebelum itu, cikgu nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Nur Azilah Khalid daripada SMK Ulu Tiram Johor kerana telah menyediakan slide PowerPoint ini. Terima kasih diucapkan. Standard kandungan pada kali ini adalah 1.1 iaitu dunia mikroorganisma. Standard pembelajaran pada kali ini adalah di akhir pembelajaran, pelajar dapat berkomunikasi mengenai mikroorganisma. Mikroorganisma ialah organisma seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Mikroorganisma hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Apakah flora normal? Flora normal merupakan mikroorganisma yang ditemukan pada organisma termasuklah manusia dan haiwan dan tidak menyebabkan penyakit. Ini adalah contoh-contoh flora normal pada badan manusia. Yang pertama, di bahagian atas salur pernafasan terdapat bakteria Staphylococcus species dan Streptococcus species. Contoh flora normal yang terdapat pada kulit pula adalah Staphylococcus species dan Corynebacterium species. Pada usus kecil, terdapat bakteria Escherichia coli, bakteria Streptococcus species dan bakteria Lactobacillus species. Manakala pada uretra pula terdapat bakteria Corynebacterium species dan Staphylococcus species. Okey, mari kita lihat apakah kepentingan flora normal kepada kesihatan manusia. Yang pertama, flora normal bersaing dengan patogen untuk mendapatkan nutrien dan menghalang pembentukan koloni patogen. Yang kedua, flora normal terdiri daripada bakteria yang mensintesiskan vitamin B12 dan vitamin K. Yang ketiga, flora normal merangsang pertumbuhan tisu badan seperti tisu kolon dan tisu di dalam salur pencernaan. Yang keempat, flora normal merangsang pembentukan antibodi yang melawan patogen dan penyakit. Mikroorganisma dibahagikan kepada 5 iaitu fungi, alga, protozoa, bakteria dan virus. Kelas yang pertama iaitu fungi atau kulat. Contohnya, mucor yang merupakan fungi mikroskopik. Fungi mempunyai saiz yang berbeza-beza. Terdapat fungi makroskopik seperti cendawan yang dapat dilihat dengan mata kasar dan juga fungi mikroskopik seperti yeast dan mucor yang berukuran antara 10 mikrometer sehingga 100 mikrometer. Fungi mikroskopik hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop.
Fungi seperti mucor lazimnya wujud berkoloni atau berkumpulan. Fungi unisel seperti yeast berbentuk sfera kecil. Fungi multisel seperti mucor lazimnya terdiri daripada sporangium yang berbentuk sfera dan hypha yang berbentuk bebenang. Rajah 1.3 adalah fungi unisel iaitu yeast dan rajah 1.4 adalah fungi multisel iaitu mucor. Sesetengah fungi merupakan saprofit yang memperoleh nutrien daripada organisma yang telah mati dan reput, manakala sesetengah fungi lagi ialah parasit yang memperoleh nutrien daripada perumahnya. Habitat mikroorganisma lazimnya dihubung kaitkan dengan nutrisi mikroorganisma. Oleh itu, fungi biasanya hidup di tempat yang mempunyai bahan reput yang banyak, tinja, kulit haiwan dan makanan. Fungi juga sesuai tumbuh di persekitaran yang gelap dan lembap. Fungi unisel seperti yeast membiak secara aseks melalui pertunasan. Fungi multisel seperti mucor membiak secara aseks melalui pembentukan spora atau membiak secara seks melalui konjugasi. Spora merupakan sel mikroskopik yang dibebaskan oleh sporangium. Apabila spora yang sangat halus dan ringan dibawa oleh angin ke persekitaran yang sesuai, spora tersebut akan bercambah tanpa persenyawaan. Dalam proses konjugasi pula, pertemuan hypha berlaku, gamet dihasilkan dan persenyawaan gamet menghasilkan mucor yang baharu. Kelas mikroorganisma yang kedua adalah alga. Kebanyakan alga berwarna hijau disebabkan oleh kehadiran klorofil di dalam selnya. Perkara ini turut membezakan alga mikroskopik daripada mikroorganisma lain. Klorofil membolehkan alga menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Habitat alga ialah di air tawar, air masin, tanah lembap dan kulit pokok yang terdedah kepada cahaya matahari. Alga seperti Chlamydomonas species dapat membiak secara aseks melalui belahan dedua dan secara seks melalui konjugasi. Alga seperti Spirogyra species pula membiak secara seks melalui konjugasi. Ini adalah rajah pembiakan aseks dan seks dalam Chlamydomonas species. Alga mempunyai saiz yang berbeza-beza. Terdapat alga makroskopik seperti alga laut yang dapat dilihat dengan mata kasar
dan juga alga mikroskopik seperti Chlamydomonas species dan Spirogyra species yang berukuran antara 1 mikrometer hingga beberapa ratus mikrometer. Alga unisel seperti Chlamydomonas species dan alga multisel seperti Spirogyra species mempunyai kloroplas yang mengandungi klorofil. Kelas mikroorganisma yang ketiga adalah protozoa. Kebanyakan protozoa merupakan mikroorganisma unisel yang berukuran antara 5 mikrometer hingga 250 mikrometer dan dapat dilihat melalui mikroskop cahaya berkuasa rendah. Protozoa lazimnya wujud secara berkoloni. Protozoa mempunyai pelbagai bentuk. Paramecium species berbentuk seperti bentuk selipar dan mempunyai struktur seperti mikronukleus, makronukleus, sitoplasma, vakul makanan, vakul mengecut, membran sel dan rerambut halus yang dikenali sebagai silia. Ini adalah gambar rajah struktur asas Paramecium species. Ameba spesies pula tidak mempunyai bentuk yang tetap. Bentuknya berubah-ubah semasa bergerak. Ameba spesies mempunyai struktur seperti nukleus, sitoplasma, vakul makanan, vakul mengecut dan membran sel. Ini pula adalah struktur asas ameba spesies. Protozoa mengamalkan nutrisi yang pelbagai jenis. Terdapat protozoa yang dapat menjalankan fotosintesis seperti Euglena species dan ada yang bersifat parasit seperti Plasmodium species. Ameba species mendapatkan nutrien melalui fagositosis. Ameba species menggunakan unjuran sitoplasma yang dikenali sebagai pseudopodium atau kaki palsu untuk bergerak dan mengepung makanan semasa fagositosis. Ini adalah gambar rajah proses fagositosis dalam ameba spesies. Mula-mula, ameba spesies bergerak ke arah makanan. Kemudian, ameba spesies mengepung makanan. Kemudian, vakul makanan terbentuk dan akhir sekali, makanan dicernakan dan nutrien diserap. Cara pembiakan protozoa adalah secara belahan dedua. Belahan dedua bermula dengan pembahagian nukleus diikuti oleh pembahagian sitoplasma. Paramecium species dan ameba species membiak secara aseks melalui belahan dedua. Sel induk membahagi dua untuk membentuk dua sel anak yang mempunyai bahan genetik yang serupa dengan induk. Paramecium species membiak juga secara seks melalui konjugasi.
Dua paramecium spesies bertaur dan pertukaran bahan genetik berlaku. Habitat paramecium spesies ialah air tawar, manakala habitat ameba spesies pula termasuklah tanah yang lembap, air tawar, air laut dan perumah. Kelas mikroorganisma yang ketiga adalah bakteria. Bakteria merupakan mikroorganisma unisel yang berukuran antara 0.2 mikrometer sehingga 10 mikrometer. Bakteria dapat dilihat melalui mikroskop cahaya kuasa tinggi. Penamaan dan pengelasan bakteria adalah berdasarkan bentuk asas bakteria, iaitu yang pertama, bentuk sfera dinamakan coccus, bentuk pilin dinamakan spirillum, bentuk rod dinamakan bacillus dan bentuk koma dinamakan vibrio. Ini adalah contoh-contoh bakteria, iaitu Streptococcus species, Treponema pallidum, Bacillus anthracis dan Vibrio cholerae. Kebanyakan bakteria mempunyai dinding sel yang teguh yang memberikan bentuk dan sokongan kepada bakteria. Dinding sel bakteria tidak dibina daripada selulosa tetapi dibina daripada asid amino dan polisakarida. Ini adalah gambar rajah struktur asas bagi bakteria. Sesetengah bakteria mempunyai kapsul yang melindungi dinding sel. Sesetengah bakteria pula mempunyai struktur rambut halus yang dikenali sebagai pili yang membolehkan bakteria melekat pada permukaan tertentu. Sesetengah bakteria juga mempunyai struktur seperti ekor yang dikenali sebagai flagellum untuk membantu pergerakannya. Bakteria mendapatkan makanan melalui pelbagai cara. Bakteria yang mempunyai klorofil menghasilkan makanannya sendiri. Sesetengah bakteria bersifat parasit yang mendapatkan nutrien daripada perumahnya. Terdapat juga bakteria saprofit yang mendapatkan nutrien daripada organisma yang telah mati. Bakteria dapat ditemui dalam udara, air, tanah dan kesemua organisma dan bahan yang mereput. Bakteria membiak secara aseks, iaitu melalui belahan dedua dan juga membiak secara seks melalui konjugasi. Ini adalah gambar rajah belahan dedua, iaitu sejenis pembiakan aseks pada bakteria. Dan ini pula adalah gambar rajah konjugasi, iaitu pembiakan seks bagi bakteria. Plasmid merupakan gelang kromosom kecil
yang mampu bereplikasi secara bebas dan bertanggungjawab untuk memindahkan bahan genetik semasa konjugasi bakteria berlaku. Bakteria seperti Bacillus anthracis membentuk endospora seperti dalam rajah supaya dapat bertahan dalam persekitaran yang ekstrim seperti kawasan yang terlalu panas atau sejuk, kemarau dan kekurangan makanan. Endospora ialah spora yang terbentuk di dalam sel bakteria dan mempunyai permukaan perlindungan yang kuat. Permukaan perlindungan endospora ini akan pecah apabila kawasan persekitaran endospora sesuai untuk pertumbuhan dan seterusnya bercambah untuk membentuk bakteria baharu. Ini adalah gambar rajah endospora Bacillus anthracis. Kelas mikroorganisma yang terakhir adalah virus. Virus merupakan mikroorganisma yang paling seni dengan saiz kurang daripada 0.5 mikrometer. Virus hanya dapat dilihat melalui mikroskop elektron. Virus yang berlainan jenis mempunyai bentuk yang berbeza seperti sfera, helix, polyhedral dan kompleks, iaitu gabungan antara helix dengan polyhedral. Ini adalah gambar rajah bentuk-bentuk virus. Yang pertama, bentuk sfera, contohnya virus influenza. Bentuk helix, contohnya virus mosaic. Bentuk polyhedral, contohnya adenovirus. Dan bentuk kompleks, contohnya bacteriophage. Virus terdiri daripada berbenang asid nukleik, iaitu asid deoksiribonukleik atau DNA, atau asid ribonukleik atau RNA yang dilindungi oleh lapisan protein. Lapisan protein ini dikenali sebagai kapsid yang menentukan bentuk virus. Berbeza daripada organisma lain, virus tidak mempunyai ciri hidup di luar perumah kerana tidak menjalankan respirasi, perkumuhan, pertumbuhan dan tidak bergerak balas terhadap rangsangan. Virus hanya membiak dengan cara menjangkiti sel perumahnya seperti bakteria, haiwan dan tumbuhan. Rajah di sebelah menunjukkan urutan proses pembiakan bacteriophage dengan menjangkiti bakteria, iaitu sel perumahnya. Mula-mula, virus melekatkan diri pada permukaan sel perumahnya seperti sel bakteria. Yang kedua, virus menyuntikkan bahan genetiknya iaitu DNA ke dalam sel bakteria. Kemudian, bahan genetik virus mengambil alih kawalan sel bakteria sambil membahagi dan menggunakan bahan di dalam sel bakteria untuk membina lapisan protein atau kapsid. Yang keempat,
Bilangan virus baharu yang dihasilkan di dalam sel bakteria kian bertambah. Dan akhir sekali, virus baharu memecahkan sel bakteria dan membebaskan diri untuk menyerang sel bakteria yang lain. Sekarang, mari kita lihat pula apakah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Yang pertama, kelembapan. Yang kedua, cahaya. Yang ketiga, suhu. Yang keempat, nilai pH. Dan yang kelima adalah nutrien. Keadaan yang lembap sesuai untuk pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma. Persekitaran yang kering menyebabkan mikroorganisma kurang aktif dan merencatkan pertumbuhannya. Mikroorganisma seperti alga mempunyai klorofil yang memerlukan cahaya untuk menjalankan fotosintesis. Mikroorganisma seperti kulat dan bakteria tumbuh dengan lebih baik dalam keadaan gelap. Pendedahan kepada cahaya ultraungu dapat membunuh mikroorganisma. Suhu 35 darjah Celsius hingga 40 darjah Celsius merupakan suhu optimum bagi pertumbuhan mikroorganisma. Keadaan suhu yang terlalu rendah seperti yang terdapat di dalam peti sejuk merencatkan pertumbuhan mikroorganisma. Keadaan suhu yang terlalu tinggi pula mampu membunuh mikroorganisma. Nilai pH 7 ataupun pH neutral merupakan nilai pH optimum bagi pertumbuhan kebanyakan mikroorganisma. Terdapat sebahagian mikroorganisma yang dapat hidup di persekitaran yang sedikit berasid atau beralkali. Kadar pertumbuhan mikroorganisma meningkat dengan kehadiran nutrien yang cukup. Kadar pertumbuhan mikroorganisma akan terencat walaupun dengan kehadiran nutrien apabila faktor lain seperti kelembapan, cahaya, suhu dan nilai pH adalah terhad. Baiklah, sekian sahaja untuk kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa subscribe, like, share serta komen channel Cikgu Anizan. Bye!